Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua? Okey, hari ini adalah hari pertama kita bertemu secara online memandangkan sekarang kita terpaksa PDPR disebabkan oleh PKP. Okey, nama Cikgu Nur Suhana. Cikgu akan mengajar kamu sains untuk tahun 2021. Okey, jadi untuk memulakan kelas, Cikgu faham kamu semua belum ada buku teks. Tapi jangan risau. Sebab dalam video ini, cikgu ada kongsikan buku teks sains tingkatan 1 dalam bentuk digital. Dengan harapan kamu bolehlah tengok dan boleh jadikan sebagai rujukan. Dan sepanjang video cikgu ni, cikgu akan kongsikan apa nota-nota, maksudnya gambar rajah yang berkaitan dengan tajuk yang kita akan belajar. Kamu jangan risau kalau kamu tak ada buku teks. Okey, cikgu akan bantu kamu. Jangan risau. Okey, dan sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak kalau boleh, jika kamu ada satu buku nota ataupun latihan yang panjang. Cikgu rasa mungkin masa kamu sekolah rendah, kamu ada kan buku yang lebih yang tak dipakai lagi. Okey, ini macam ni contoh buku anak cikgu. Okey. Okay, jadi sediakan satu yang panjang ni, buku nota, buku tulis panjang. Okey. Dan untuk hari ini, tugasan hari ini nanti ni, kamu akan buat dalam buku ni, tulis hari tarikh, dan nama kamu nanti. Okey. Nanti untuk kelas kita waktu bersemuka, maksudnya bila kamu dah kembali ke sekolah, insya-Allah kita harap doa-doa kalau nanti kes COVID semakin menurun, kita boleh dapat kembali ke sekolah selepas bulan Mac. Selepas peperiksaan SPM ya. Kita harap kau dapat pergi sekolah. Jadi nanti bila waris kamu dah beli buku tulis di sekolah, jadi buku sains kita akan gunakan buku panjang ni sebagai nota. Dan latihan pun nanti mungkin kita akan gunakan buku ni juga. Jadi untuk hari ni, buku teks jangan risau. Cikgu akan kongsikan dalam video ni secara digital online. Jadi untuk tajuk pertama, bab 1, kita akan belajar tentang pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Wow, macam agak tinggi dia punya tajuk dia kan? Bahasa dia. Tapi sebelum tu kita pergi secara ringan-ringan dulu. Cikgu faham masa kamu di sekolah rendah tahun 4, 5, 6 kan? Sebenarnya apa saja tajuk, apa saja subjek yang kita belajar, sebenarnya dia ada kesinambungan. Apa maksud sinambungan? Maksudnya dia ada kaitan. Apa yang kamu belajar masa sekolah rendah, itu aras yang rendah. Nama pun sekolah rendah. Bila kamu naik ke sekolah menengah, dia punya tahap tu lebih tinggi. Kamu akan belajar lebih dalam lagi. Sama juga macam subjek RBT. Masa sekolah rendah, kamu belajar tentang asas-asas. Naik tingkatan 1 ni pun nanti, tajuk RBT akan level dia lebih tinggi sikit. Jadi sama juga untuk sains. Kamu dah kenal dengan pengetahuan asas dalam sains. Kamu dah kenal mungkin dengan radas-radas, apa itu istilah-istilah dalam sains. Jadi untuk tajuk 1 ni, bab 1, dia nak ceritakan tentang penyiasatan saintifik. Itu secara umum lah. Jadi kita tengok muka surat pertama. Nanti bila dapat buku teks, kamu boleh tengok sendiri, jadi kalau kamu lihat di situ ada gambar buletin sains. Apa asal-usul sains ni? Sains ni merupakan satu perkataan bahasa Latin. Dia disebut sebagai scientist. Kamu tengok tu. Yang bermaksud pengenalan fenomena alam semula jadi. Nanti kamu baca dia punya maksud dia tentang sains. Baiklah, apa itu sains?
Okey, jadi untuk nak bagi mudah kita faham secara umumnya, okey, kalau kita tengok dalam kehidupan seharian kita, apa yang berlaku di sekeliling. Okey, contoh yang paling mudah untuk kamu nak faham, atau kamu nak boleh nampak, okey, kita tengok cuaca yang berlaku sekarang. Okey, kalau kita tengok negeri jiran macam Kelantan, Johor, okey, apa yang berlaku sekarang di sana? Banjir, banjir teruk. Okey, fenomena tengkujuh, musim tengkujuh ni, okey, bila hujan terlalu lebat menyebabkan bencana banjir. Okey. Tapi kalau kita macam di negeri Kedah ni, walaupun tak menentu, kadang-kadang panas, okey apa semua, tapi ingat tak baru-baru ni masa bulan 12 tahun lepas lah kan, baru sangat berlalu. Okey, ada juga kawan-kawan kita di beberapa kawasan juga rumah diorang dilanda banjir. Okey, fenomena yang berlaku di Malaysia kebanyakannya macam banjir. Okey, tapi kalau kata kita boleh tengok dalam TV, dokumentari ke apa, di negara-negara lain ada juga bencana macam fenomena gempa bumi. Okey, gempa bumi yang berlaku kat Malaysia dia tak teruk sangat, tapi kalau kita tengok di Indonesia ada gempa bumi, kemudian ada letusan gunung berapi. Okey, semua kejadian alam semula jadi ni adalah salah satu elemen yang ada dalam tajuk sains. Okey, kalau sebenarnya subjek sains ni sangat luas dan sangat dekat dengan hidup kita, kehidupan kita seharian. Daripada kamu sekecil-kecil bayi sampailah kamu tua nanti sekalipun, sains tak pernah jauh dengan kita. Bendanya berlaku setiap hari. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Okey, nampak aktiviti kehidupan seharian kita. Okey, ada anak-anak sedang menggunakan laptop, gadget. Ni ibu bapa, satu keluarga kan. Okey, baik. Kenapa pentingnya sains dalam kehidupan kita seharian? Okey, kalau kita tengok sebenarnya memang kita tak boleh lari tau. Sains ni dia ada sains dan teknologi juga. Okey, itu sebab cikgu cakap kita dalam hidup kita memang tak boleh lari daripada sains. Okay, kalau kita tengok contoh, tengok bangunan tinggi. Ni contoh KLCC di Kuala Lumpur. Okey, satelit. Okey, satelit ni guna untuk nak memancarkan gelombang. Okey, siaran-siaran. Okey, nampak ni tanaman pokok menggunakan sistem hidroponik. Ni pun sains juga. Nanti belajar dalam RBT juga. Okey, nampak ini. Vaksin. Sekarang kan tengah heboh pasal COVID punya vaksin. Okey, perubatan tu pun di dalam tajuk sains juga. Nampak tak? Itu cikgu cakap, sains ni satu subjek yang besar. Sangat dekat dengan kita. Sains boleh dibahagikan kepada 6 bidang utama. Okey, kita lihat dalam buku teks. Okey, bidang pertama fizik. Okey, fizik ni kalau kamu nak belajar lebih dalam, ini kalau kamu naik tingkatan 4 nanti, kalau kamu rasa minat nak ambil elektif kelas fizik, okey, boleh cuba kan? Okey, apa itu fizik? Mungkin kamu pernah dengar, tapi apa benda sebenarnya bidang fizik ni? Okey, dia kajian tentang tenaga dan kesannya terhadap jirim. Pernah dengar perkataan jirim? Mungkin ada yang dah lupa, okey, tapi nanti tak apa. Cikgu harap nanti kalau kamu masih ada nota-nota yang lama, okey, masa sekolah rendah, kamu boleh tengok ya, apa maksud tu jirim. Okay, apa contoh-contoh bidang yang ada dalam bidang fizik ya. Contoh dia kejuruteraan ataupun engineering, dan juga tenaga elektrik. Okey, kita tengok bidang nombor 2 iaitu biologi. Okey, biologi ni ialah kajian tentang benda-benda yang hidup. Okay, sama ada tumbuh-tumbuhan, haiwan. Okey, zoologi ni tentang haiwan. Microbiologi ni tentang macam contoh benda-benda yang kita tak nampak. Okey, macam bakteria, apa semua benda yang halus-halus. Okey, fisiologi dan juga botani. Okey, botani ni tentang pokok-pokok tumbuhan. Okay, kita tengok bidang ketiga iaitu kimia. Okay, iaitu kajian tentang jirim
dan tindak balas yang berlaku. Kalau kamu tengok kan saintis yang buat kajian, dia ada satu cecair campur dengan cecair apa semua tu. Sekali tiba-tiba meletup lah apa kan. Itulah bidang kimia. Okey, apa antara contoh tu? Pharmacology, minta maaf, pharmacology, forensik, toksikologi. Okey, macam-macam tu. Kamu sekarang ada kemudahan, kamu boleh Google. Okey, semua ilmu kita boleh cari dari hujung jari je. Okey, gunakan kemudahan phone yang kamu ada, Google je maklumat. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, dia ada sambungan, ada 6 bidang. Okey, seterusnya bidang yang keempat, geologi. Yang ni menarik juga. Geologi ni kajian tentang batu-batuan, tanah-tanah dan mineral. Okey, apa tu bidang geologi ni? Dia tentang, okey, contohnya geokimia, geomorfologi dan geofizik. Kalau kamu tengok dokumentari National Geographic, okey, contohnya kalau kamu tengok orang yang tengah korek-korek batu ke gua ke tanah diorang macam gunakan alat-alat untuk nak cari bahan-bahan benda-benda di dalam permukaan bumi. Okay, yang dia ketuk-ketuk batu apa semua. Itulah contoh-contoh bidang geologi. Okey, yang ni seronok, astronomi. Cikgu rasa kamu mesti dapat teka. Astronomi ni kajian tentang planet, bintang, okey. Dan objek-objek yang ada di alam semesta. Alien tak tahulah betul ada ke tidak, cikgu tak tahu, okey. Okey, dan apa dia punya contoh dia? Astrofizik. Okey, so itu bidang astronomi. Dan terakhir sekali kita tengok meteorologi. Okey, meteorologi ni ialah kajian tentang perubahan cuaca dengan iklim. Contoh dia hydrometeorology. Perkataan hydro tu apa? Hydro tu maksudnya air. Okey. Ni orang yang kaji tentang cuaca. Okay, jadi kalau kita patah balik semua ada 6 bidang dalam sains. Fizik, bio, kimia, geologi, astronomi dan meteorologi. Okey, cikgu tak nak pergi jauh sebab ini baru kita punya first lesson, kelas pertama kita. Jadi cikgu nak kamu buat notas ringkas saja dalam bentuk peta minda. Okey, buat dengan kreatif. Okey, yang penting kamu faham. Okey, cikgu tak nak kamu hanya salin saja daripada buku teks, okey, ataupun mana-mana nota, sebab cikgu nak dengan kamu buat sendiri peta minda kandungan yang cikgu dah cerita kepada kamu tadi. Jadi buat dalam satu muka surat saja dalam buku ni. Okey. Okey, dia panjang kan? Okey, jadi penuhkan, buat apa itu sains. Okey, gunakan segala alat tulis pensel warna ke marker yang kamu ada. Be creative. Okey, cikgu tak nak kamu terlalu terkongkong. Okay, sebab belajar ni kita kena belajar dalam bentuk yang seronok. Okey, buat apa itu sains, apa itu bidang-bidang dalam sains. Okey, buat dalam satu muka je. So ini sebagai pengenalan untuk hari ini. Okey, jadi nanti bila dah siap, cikgu nak kamu ambil gambar nota kamu, contohnya macam ni. Okey, bila kamu dah siap, cikgu nak kamu rakam gambar kamu dan nota. Hantar kepada cikgu supaya cikgu boleh berkenalan dengan kamu semua. Sebab kita tak pernah berjumpa lagi kan? Okey, tapi insya-Allah nanti kalau kata PKP dah tamat, kita boleh kembali ke sekolah. Jadi kita akan belajar secara bersemuka. Okey, jadi good luck. Okey, all the best. Okey, buat dengan cantik, elok-elok. Okey, hantar kat cikgu. Okay, so kita jumpa lagi kelas yang akan datang. Okay, jaga diri tau. Okay, duduk di rumah, diam-diam, elok-elok. Okay, stay safe. Okay, bye. Assalamualaikum.